Cendawan merupakan satu golongan tumbuhan yang kita kenali. Golongan ini biasa kita bagikan cendawan itu sebagai cendawan makanan ataupun cendawan perubatan. Dalam Inggeris adalah edible mushroom ataupun medicinal mushroom. Makanan adalah merupakan cendawan yang biasa kita guna untuk pemasakan. Contohnya cendawan oyster mushroom, shiitake dan sebagainya. Cendawan perubatan pula termasuk linci yang biasa kita semua kenali, cordyceps, sinensis dan juga cendawan susu harimau adalah merupakan cendawan-cendawan yang kita kenali cendawan perubatan. Tigron itu dia memang mengandungi cendawan susu harimau yang kita hasilkan. Cendawan susu harimau ini memang merupakan satu bahan perubatan ataupun traditional medicine yang memang kita dah kenali lebih daripada 500 tahun di Malaysia ini. Dia bukan merupakan satu cendawan yang baru. Sebenarnya dia mempunyai sejarah yang sangat-sangat lama. So lebih kurang even sebelum Malaysia merdeka. Nenek moyang kita dah gunakan cendawan susu harimau ini sebagai cendawan perubatan. Cendawan susu harimau ini mempunyai bahan-bahan aktif seperti yang kita kenali sebagai rhinocerotin, serine protease dan juga mempunyai bahan-bahan polysaccharide, protein dan juga mempunyai pelbagai jenis bahan yang boleh membantukan kesihatan badan kita. Yang ini adalah cendawan susu harimau yang kita kutip daripada luar ataupun daripada hutan, cendawan liar. Apakah perbezaannya adalah cendawan susu harimau ini dia biasanya dekat bawah tanah. Dia yang ubi dia, yang ini bahagian ini adalah bahagian ubi yang mempunyai khasiat perubatan. Yang ini adalah di bawah tanah. Dia tidak akan dikesani kecuali dia tumbuhkan batang dan payungnya. Bila payung dia tu pertumbuhan batang dengan payung ini, dia akan gunakan khasiat daripada ubi ini. Berartinya khasiat perubatan akan hilang bila you dah terjumpa dia dah keluarkan batang dengan payung dia. So yang jenis yang mempunyai payung yang besar biasanya ubi adalah kosong. So dia akan menjadi tak ada khasiat perubatan lagi. Cendawan susu harimau yang kita tanam ini adalah ditanam dalam keadaan yang terkawal. Berartinya makanan kita terkawal, persekitaran kita terkawal dan kita tahu di mana dia. Jadi dengan ini kita boleh harvest, berartinya kita boleh kutipkan cendawan ataupun scholarship cendawan susu harimau ini sebelum dia hasilkan batang dan payung. Berartinya kita mengekalkan khasiat perubatan ini sebelum dia tumbuh batang dan payung. Kita gunakan teknologi yang berkaitan dengan bioteknologi. Berartinya kita gunakan media yang mempunyai formulasi yang special. Berartinya dia mengandungi nutrien yang optimal, nutrien yang paling bagus untuk pertumbuhan. Dan kita mempunyai sistem kawalan persekitaran di mana kita boleh mengawal pertumbuhan itu mengikut apa yang kita nak. Berartinya dia penghasilan ataupun pertumbuhan cendawan susu harimau dalam keadaan yang terkawal ini, dia akan menghasilkan cendawan yang berkualiti. Dan juga dia tidak terdera kepada persekitaran seperti pest and control dekat tanah dan sebagainya. Berartinya dia adalah lebih selamat daripada yang dapat daripada liar tu. Semua orang pun boleh menggunakan cendawan ini untuk kesihatan. Dia memang sebagai satu bahan untuk menguatkan badan kita. You nak badan yang sihat, kita boleh gunakan cendawan susu harimau ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Cendawan susu harimau ini dia sebenarnya adalah cendawan. Berartinya dia adalah bahan makanan. Setahu kita tak pernah nampak
dia ada atau tindak balas dengan bahan-bahan perubatan ataupun yang diprescribe oleh doktor. Memang dia adalah selamat. Biasanya orang ramai akan risau kalau orang ramai ataupun pengguna cendawan susu harimau ini dia berisau tentang perubatan dengan bahan-bahan cendawan ini, mereka boleh elakkan masa ataupun selangkan masa makan cendawan susu harimau dengan bahan ubat-ubat yang dipreskrip dengan doktor. Kalau dia selangkan masa lebih kurang 2 jam, dia memang tidak akan bercampur dan bertindak dalam perut kita. Dia memang makanan yang biasa. Dia bergantung kepada apakah kesan yang you nak nampak, untuk tujuan apa. Contohnya, yang makan cendawan ini untuk menguatkan padu-padu bagi orang-orang yang mempunyai masalah berkaitan dengan sistem pernafasan ataupun paru-paru. Contohnya penghisap rokok. Kesan tindak balas ataupun kesan pembaikan yang kita katakan dalam 2-3 hari. Berartinya penghisap rokok itu dia selepas makan cendawan susu harimau ini, dia akan batuk lebih kuat, lebih kelak daripada biasa. Ini adalah satu respon ataupun reaksi yang biasa kita nampak. Bergantung kepada keadaan badan. Kita berapa banyak yang kita perlu makan ataupun kita boleh berhenti ke tak boleh berhenti, itu bergantung kepada kesihatan kamu sendiri. Bila you dah rasa badan you dah cukup sihat, you boleh berhenti. Tapi bila you dah mula rasa badan you dah lemah balik ataupun disebabkan oleh pertukaran persekitaran, contohnya dalam keadaan pencemaran udara dan sebagainya, you boleh makan balik ataupun mengambil cendawan susu harimau ini pada dos yang lebih tinggi pun boleh untuk menambah baik kesihatan badan. Kebanyakan orang mengambil cendawan susu harimau ini adalah untuk menguatkan sistem pernafasan dan paru-paru, untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem pernafasan kita. Contohnya sinus, kelemahan ataupun alergi kepada benda-benda pencemaran ataupun kelemahan paru-paru, dan sampainya ada yang mempunyai masalah paru-paru yang berkaitan dengan pernafasan. Dari segi untuk kebaikan paru-paru, biasanya pengguna cendawan susu harimau ini selepas 2-3 hari dia akan nampak kesan-kesan reaksi. Mungkin dia akan batuk lebih kelak dan juga dia akan mengeluarkan banyak kahar dan sebagainya. Ini merupakan satu proses tindakan yang membaiki sistem pernafasan kamu. Dia akan menjadi paru-paru kuat. Bila paru-paru jadi kuat, kita baru ada discharge. Berartinya you boleh kuat untuk membatuk dan keluarkan kahar, dan selepas ini paru-paru akan jadi lebih sihat dan you boleh bernafas dengan lebih baik, dan badan kita akan dapat lebih oksigen dan menguatkan keseluruhan badan kita. Ini adalah satu proses bagaimana kita menggunakan cendawan ini untuk segi kesihatan. Kesihatan paru-paru adalah merupakan satu segi yang utama untuk cendawan susu harimau ini. Dan selain daripada kesihatan paru-paru, kedua adalah dari segi kesihatan keseluruhan, iaitu berkaitan dengan immunity. Berartinya badan kita akan jadi lebih responsif ataupun lebih kuat daripada kesihatan. Dia boleh menguatkan badan kita. Nah, daripada ke segi-segi ini, dia bergantung kepada properti cendawan susu harimau ini. Selain daripada itu, dia boleh menguatkan badan kita supaya badan kita menjadi lebih sihat dan lebih kuat. Contohnya bagi orang-orang tua yang cepat keletihan ataupun dia akan rasa tak ada tenaga dan sebagainya, cendawan susu harimau ini akan membantu mereka. Mungkinnya cendawan susu harimau ini boleh digunakan sebagai tonik ataupun menguatkan badan-badan mereka. Dia bergantung kepada individu. Sebenarnya cendawan susu harimau tidak ada kesan yang dikatakan boleh menjadi panas. Setengah-tengah orang mungkin ada kesan ini sebab dia mungkin ambil bahan-bahan tonika dan sebagainya, so badan mereka memang biasanya dah dalam keadaan yang lebih panas.
Kalau macam itu, biasanya kita akan mengalahkan mereka minum lebih banyak air supaya dia boleh meneutralize dia punya sistem pergerakan ataupun reaksi cendawan susu harimau ini dalam badan. Biasa kita akan dapatkan sesama ataupun batuk-batuk ataupun macam pandemik yang sekarang ini yang ialah adalah berkaitan dengan sistem pernafasan ataupun padu-padu kita. Berartinya kalau kita kekalkan mengambil cendawan susu harimau, kita akan menguatkan padu-padu kita, jadi kita boleh lebih tahan ataupun lebih melintang kepada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan serangan bakteria ke ataupun serangan virus pada padu-padu kita. Kalau kita boleh menguatkan padu-padu kita, berarti rintangan itu akan menjadi lebih tinggi. Kalau padu-padu kita dah diserang oleh penyakit ataupun virus yang berkaitan dengan padu-padu kita, dia boleh membantu untuk recovery, berarti yang pemulihan sel, terutamanya sel-sel padu-padu yang diserang oleh virus dan sebagainya.